Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Baiklah, kita bertemu kembali pada segmen seterusnya, video seterusnya, yaitu pada hari ini saya akan mengulas satu tajuk berita yang telah diberikan kepada saya untuk diterjemahkan, akhbar daripada bahasa Melayu, bahasa Arab, terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi tugasan ini, tajuk dia kenaikan harga emas. Dia berkaitan dengan kenaikan harga emas sewaktu COVID nih, sewaktu ekonomi yang tidak stabil. Baik, jadi tajuk dia dalam bahasa Arab, adz-dzahabu yartafa'u wa tabata fil ta'afi al-iqtisadi. Okey, baik. Jadi di sini pada video kali ini saya akan menceritakan beberapa inilah. Saya akan menceritakan yang pertama sekali strategi yang saya gunakan. Okey, baik. Strategi, kemudian masalah yang saya hadapi, resolusi, dan cadangan, serta yang terakhir sekali saya akan sertakan vocab baru yang saya temui pada tugasan menterjemah pada hari ini. Okey, baik. Pertama sekali saya ingin menceritakan apa strategi yang saya gunakan dalam menterjemahkan surat kabar ini ataupun berita nih. Strategi saya iaitulah berdasarkan konsep sebelum menterjemah, semasa menterjemah, dan juga selepas menterjemah. Baiklah, kita teruskan. Sebelum menterjemah, apa yang saya lakukan ialah sudah tentu membaca sekali imbas keseluruhan isi yang terdapat dalam berita dan cuba memahami poin-poin penting yang terdapat dalam berita tersebut. Jadi benda ini saya ulang sebanyak 2 kali. Baca kemudian faham sebanyak 2 kali saya lakukan supaya kita dapat menilai apa sebenarnya yang dibincangkan dalam berita, yang berita dalam bahasa Arab tu. Okey, baik. Itulah sebelum menterjemah. Kemudian step seterusnya, saya semasa saya menterjemahkan berita, saya menggunakan Google Translate. Okey, itu yang pertamalah, Google Translate untuk menterjemahkan secara keseluruhan. Okey, itu yang pertama, saya gunakan Google Translate untuk menterjemahkan keseluruhan isi kandungan yang terdapat dalam berita tersebut dari perenggan pertama, termasuk tajuk, perenggan pertama dan sehingga habis, supaya kita dapat tengok dia cerita tentang apa, dan kita boleh kita boleh cek sedia susunan ayat macam mana yang sesuai untuk memudahkan orang untuk faham. Okey, baik. Jadi selepas saya gunakan Google Translate, terjemah menggunakan Google Translate, baik. Tapi macam yang kita tahu kan, seperti yang kita tahu, yang kita sedia maklum, Google Translate ni dia tidak membantu secara menyeluruh. Dia hanya membantu sedikit sahaja dalam aktiviti menterjemah. Sebab apa? Sebab uslub yang terdapat dalam bahasa Arab ni berbeza dengan uslub ataupun gaya bahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu. Okey, baik. Jadi walaupun saya sudah gunakan Google Translate, tapi masih ada susunan paling utama susunan ayat lah. Susunan ayat tu sangat berbeza kalau kita direct translate. Nah, jadi dengan kerana itulah saya juga gunakan kamus Dewan, kemudian saya ada guna Riverso, dan saya juga guna Al-Ma'ani untuk translate istilah ataupun kalimat perkataan dalam bahasa Arab itu yang mempunyai istilah tertentu. Jadi kita guna Al-Ma'ani. Baik, apa yang saya lakukan juga ialah mencari perkataan yang kurang betul. Maksudnya perkataan yang bila kita baca dalam perenggan tu kan ada satu perkataan yang mungkin tidak selari ataupun tidak sampai maksud,
tidak ikut konteks ayat tu. Jadi saya keluarkan ayat itu, kemudian kita membetulkan selari dengan konteks ayat yang sesuai. Baik. Semasa saya menterjemah ni juga sebenarnya saya telah temui pelbagai masalah lah. Ada masalah yang saya temui, tapi saya akan ceritakan selepas saya habis menyatakan strategi yang saya gunakan dalam menterjemah ni. Okey, baik. Akhir sekali, last but not least, akhir sekali selepas saya selesai menterjemah. Ini selepas tadi saya masakan. Selepas saya selesai menterjemah, saya menyimak semula hasil terjemahan yang saya lakukan, sama ada ia mudah difahami ataupun tidak. Okey, baik. Dan macam yang saya cakap tadi, banyak susunan ayat yang bagi saya sukar untuk saya fahami. Bukan tidak fahami, bukan saya tidak faham, cuma bagi saya sukar untuk difahami. Kita faham, tapi susah untuk faham dengan lebih mudah. Macam yang kita tahu kan, macam yang kita tahu dalam menterjemah ni, benda yang paling penting kita mau sampaikan isi yang terdapat dalam sampaikan isi yang terdapat dalam teks asal tu. Yang kedua, kita gunakan bahasa yang paling sesuai dan paling mudah untuk difahami. Baik, itu matlamat kita sebagai penterjemah. Baiklah, memang tidak lari lah banyak istilah yang saya sendiri tidak pernah dengar, tapi lepas ini saya ceritakan di bahagian masalah yang saya hadapi. Okey, baik. Tidak sangka itu saja strategi yang saya gunakan. Kita beralih kepada topik ataupun set ataupun segmen seterusnya, iaitu masalah yang saya hadapi sepanjang proses menterjemah. Baiklah, di sini saya ada, tidak silap saya ada listkan beberapa masalah. Masalah yang pertama bagi saya ialah masalah menyusun ayat yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan cara yang lebih mudah untuk difahami. Okey, baik. Maksud saya di sana ialah bila tadi saya sudah gunakan Google Translate. Jadi masalah pertama saya ialah menyusun ayat yang telah diterjemahkan dengan Google Translate itu ke dalam ayat yang lebih mudah ataupun ayat yang betul. Ayat yang pertama yang betul sesuai dengan konteks ayat, isi kandungan dia ada. Kemudian ayat tu mesti ayat yang mudah difahami. Baik, macam contoh pada ayat yang pertama. Ini saya ada buat sedikit contoh. Okey, anda semua boleh lihat sambil saya merekam ni, anda boleh baca hasil terjemahan yang saya lakukan, yang saya akan letakkan di bawah sini. Okey, baik. Contohnya pada perenggan pertama, pada mulanya saya mengalami kekeliruan ketika menyusun ayat pembukaan, ayat intro tu. Pada mulanya saya menterjemahkan kenaikan harga emas pada hari Selasa ketika berhadapan dengan gelombang dan ila akhiri. Okey, baik. Tapi bila saya baca balikan, saya baca semula macam saya banyak saya kaji juga berita yang berkaitan dengan emas ni, dan juga berita lain lah, cara susunan ayat tu yang kita mau copy. Okey, jadi pada pandangan saya, yang saya rasa lagi menarik atau sesuai jika meletakkan hari ataupun hari lah sebelum memulakan isi berita. Bagi saya lah, saya tidak tahu pula yang lain. Kan macam contoh kalau di surat kabar kita baca pun mesti pada awal ayat tu dia akan letak contoh macam Kuala Lumpur. Kuala Lumpur baru dia bagi ayat tu. Tapi okey, ni kali saya gunakan contoh yang sama tapi hari itu di depan. Baru nampak macam lebih bagi saya lebih mudah lah, InsyaAllah. Okey, baik. Contohnya ayat yang saya lakukan iaitu kenaikan harga emas ketika berhadapan dengan gelombang jangkitan COVID-19 semua tu. Jadi susunan ayat itu agak berubah, betul, tapi isi dia tu insya-Allah tetap sama. Yang penting kita mudah faham. Okey, masalah yang kedua saya hadapi ialah berkaitan dengan istilah metrik ataupun timbangan ataupun kod. Biasa ada kod kan, macam
Oke, yang dalam contoh macam berita ni ada istilah ounce, kan? Ounce iaitu kiraan kod timbangan untuk jisim emas, kan? Okey. Aukia Aukia tu uh, mata wang sesetengah negara Arab Saudi. Ada satu negara yang menggunakan Aukia. Begitu juga dengan istilah as-suqul furia, yaitu pasaran spot. Okey, secara jujurnya pada individu saya tidak pernah dengar perkataan atau istilah ni, sebab saya ni bukan orang-orang yang banyak mendalami erti emas. Tapi insya-Allah lepas ini saya akan beli emas sebab harga emas meningkat. Okey, baik. Kita teruskan. Benda yang sama juga pada istilah uh, bi bitawakit bitawkit green teach, lebih kurang macam itulah sebutan dia. Okey, baik, itu adalah masalah saya, itu berkaitan dengan susunan ayat dan juga masalah istilah-istilah tu. Okey, baik, kita beralih kepada segmen ataupun part seterusnya, iaitu resolusi ataupun penyelesaian kepada masalah yang saya hadapi. Baik, di sini saya telah mendengar dan mengguna pakai idea-idea yang sering dilontarkan oleh Ustaz Wan Abdullah bin Wan Omar, dan begitu juga dengan idea yang telah dilontarkan oleh kawan-kawan saya yang lain berkaitan dengan penyelesaian ataupun solusi kepada masalah yang saya lalui ketika menterjemah. Yang dorang share kan, ada Ustaz balik-balik tanya juga. Jadi benda yang korang share itu sebenarnya saya ada saya ada banyak yang saya guna pakai dalam tu. Okey. Seperti yang saya katakan tadi, saya membaca akhbar bahasa Melayu yang berkaitan dengan nilai emas. Dan di situlah saya mengenal pasti istilah-istilah seperti ounce, augia. Augia tu saya cari di Google, type augia, dia akan keluar, dia bagi tahu sana mata wang yang digunakan pakai oleh sesetengah negara Arab Saudi. Begitu juga pasaran spot sebentar tadi. Pasaran spot ni dalam Google tu ataupun dalam bahasa berita-berita yang berkaitan dengan emas ni, dia tulis pasaran spot ni ialah pasaran on the spot, lebih kurang lah pasaran tunai. Maksudnya harga sesuatu tu akan berubah dengan pantas, berubah berubah dalam satu-satu masa. Okey, dan dia akan sentiasa berubah lah. GMT tu yang apa, GMT tu GMT yang kod yang digunakan pakai untuk menandakan satu-satu waktu, waktu yang digunakan pakai oleh kebanyakan majoriti negara-negara di dunia ni. Okey, dia akan berlandaskan GMT, waktu GMT. Okey, Greenwich. Lupa, nanti saya akan tulis. Okey, baik. Sebenarnya benda tu sebenarnya kunci untuk memahami istilah-istilah yang sukar difahami. Okey, yang saya cakap tadi tu, kita banyak membaca benda ataupun apa-apa yang berkaitan dengan topik ni. Jadi benda tu yang akan banyak membantu kita dalam memahami istilah-istilah yang jarang kita dengar. Baiklah, saya juga banyak melihat makna istilah dari sudut ma'ani. Maksudnya dari menggunakan al-ma'ani. Okey. Kemudian saya memadankan terjemahan yang Google Translate tu dengan terjemahan saya sendiri. Kita bagi dia kita combine dia sehingga menjadi satu combination yang sangat-sangat insya-Allah mencapai makna yang paling sesuai insya-Allah. Macam ceramah kan? Okey. Kembali kita semula. Maafkan saya sebentar tadi telefon saya buat hal, memori tidak cukup. Baik, kita teruskan kepada segmen seterusnya, iaitu cadangan untuk rakan-rakan saya. Sebenarnya saya yang
macam dari dulu saya cakap, saya banyak mengambil cadangan daripada rekan-rekan saya, termasuk cadangan daripada ustaz. Saya yang sepatutnya ambil cadangan tuh, sebab saya ini kekurangan ide. Oke. Tapi apa yang saya boleh kongsikan ialah keyakinan ketika kita menterjemah. Mesti mau yakin kita menterjemah tuh. Gunakan ayat, jangan terlalu berhati-hati, tapi mesti berhati-hati. Macam tuh. Kita berhati-hati dalam menterjemah, tapi jangan kita jangan terlalu berhati-hati, tapi mesti hati-hati. Oke? Sebab sebenarnya pada pendapat saya sendiri, istilah-istilah ini sentiasa berubah dan berkembang mengikut kepada peredaran masa. Ada masanya kita sendiri yang kena cipta istilah baharu yang sesuai selagi ia tidak bercanggah dengan makna terjemahan tersebut. Baik, itu pada pendapat saya lah. Dan juga cadangan yang lain ialah kita mesti banyak membacalah, termasuk pesanan ini untuk diri saya sendiri juga, mesti banyak mengikuti perkembangan atau peredaran berita-berita mengikut masa ni kan. Kita banyak tengok berita lah dengan kena umur-umur sekarang ni, umur-umur yang sepatutnya kita kena ambil tahu sudah hal dunia, ambil tahu hal-hal isu semasa, supaya banyak ilmu yang kita tidak akan ketinggalan. Baik. Oke, baik. Saya sertakan beberapa vocab baharu, yaitu sebentar bagi saya masa. Oke, baik. Antara vocab baru yang saya temui seperti yang Anda semua nampak di skrin sekarang nih. Pertama sekali, biibta'it ta'afi al-iqtisadi al-alami. Oke, baik. Benda tu, perkataan tu sebenarnya sekarang famous ataupun kita sering kali mendengar, iaitu kelembapan pemulihan ekonomi global. Oke, itu maksud dia, kelembapan pemulihan ekonomi global. Kan biasa time-time Covid sekarang ni banyak kita dengar istilah-istilah kita mau kasih maju ekonomi, tapi disebabkan oleh penularan wabak coronavirus ni kita tergendala untuk melakukan sektor-sektor yang boleh menggerakkan atau memajukan pemulihan ekonomi. Baik, seterusnya ialah fisauqil fauria. Okey, macam yang saya cakap tadi, pasaran on the spot, pasaran tunai itu sendiri. Okey, itu maksud dia as-sauqul fauria. Contoh macam yang saya cakap tadi tu, harga sesuatu tu paling hampir emas lah. Harga emas tu dia akan berubah dengan pantas pada waktu-waktu tertentu, dan dia kadang naik kadang turun. Okey. Kemudian bitauqitil Greenwich. Okey. Ni GMT, Greenwich Mean Time, iaitu garis masa yang dijadikan panduan oleh kebanyakan negara di dunia ini. Dia gunakan GMT, Greenwich Mean Time. Okey. Kemudian ada lagi kah? Itu sahajalah antara terjemahan vocab baru yang saya temui dalam ni. Yang lain tu kita biasa nampak. Cuma yang vocab baru tu antaranya itulah yang saya sebutkan tadi. Baiklah, kita telah sampai di penghujung video. Jadi bagi anda semua, jika terdapat salah silap sepanjang saya bercakap ni, ataupun ada salah maklumat, saya minta maaf sangat-sangat, sebab saya hanya insan yang lemah. Okey. Dan kepada semua saya ucapkan ribuan terima kasih kerana banyak idea-idea yang telah korang lontarkan. Sebenarnya saya mengambil idea-idea tersebut untuk memperbaiki terjemahan saya sendiri. Dan apa yang pesanan saya untuk kali terakhir ialah banyakkan membacalah. Dengan membaca ni kita banyak mengetahui istilah-istilah dari semasa ke semasa. Jadi di samping kita menterjemah ni dapat ilmu berkaitan terjemahan tu, dapat juga ilmu mengenai istilah-istilah tu. Macam istilah tadi tu ilmu semua tu. Okey. Sekurang-kurangnya kita tidak akan dipijak-pijak oleh orang jahat.
macam tuh. Oke, baik. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.